الختام فوق العباية وانتي ما شغل عينك على الرصيف وعين على المراية. ارتي ارجعي ودي سيدة انت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hazizi bin Zulkarnain. Ana min DPM 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Farid Iskandar. Ana min DPM 3A. مثال لكل ولد زمان كنت توصلونه بس دحين تبشرون كتبت السيارة ما حتعتبوها ما حنو ويا ليلى وش بس نسقيلك يما وقالوا لي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua kawan-kawan dan juga pensyarah yang saya kasihi sekalian. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu tata bahasa yang terdapat dalam buku Bahasa Arab Muamalat ini. Baiklah, segala ilmu iaitu tata bahasa telah saya pelajari daripada pensyarah saya sendiri. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan sedikit tips-tips ataupun ilmu tentang tata bahasa iaitu mubtada wal khabar. Baiklah, apakah yang anda faham dan apakah yang anda mengerti tentang mubtada wal khabar? Baiklah, hari ini saya akan kupas sedikit demi sedikit ilmu yang telah saya pelajari daripada pensyarah saya sendiri berkenaan dengan mubtada wal khabar. Marilah saya akan ajar kamu semua. ويا ليلى وش بس نسقيلك يما وقالوا لي. Baiklah kawan-kawan, yang pertama, perkara asas mengenai al-mubtada wal khabar yang patut kita tahu ialah al-mubtada membawa maksud daripada segi penulisan karangan bahasa Melayu iaitu subjek, manakala al-khabar pula membawa maksud sebagai predikat. Seperti yang kita belajar dalam karangan bahasa Melayu, subjek dan predikat ini adalah sangat penting dalam sesuatu pembinaan ayat supaya sesuatu ayat itu membawa maksud ataupun erti yang mendalam dan dapat kita kenal pasti ayat itu bertujuan untuk apa. Maka macam itulah mubtada wal khabar. ويا ليلى وش بس نسقيلك يما وقالوا لي. Apa itu mubtada? Baiklah, seperti yang saya terangkan tadi, al-mubtada ialah membawa maksud subjek. Subjek yang seperti kita kenali ialah subjek membawa maksud sesuatu kata nama. Maka sesuatu subjek akan berada di hadapan ayat. Baiklah, saya akan terangkan takrifan al-mubtada. Yang pertama, daripada segi bahasa Arab, ismun marfu yaqa'a fi awal jumlah. Ia membawa maksud sesuatu kata nama yang terletak di hadapan ayat ataupun jumlah. Dan takrifan yang kedua ialah subjek yang ingin dijelaskan di dalam ayat. Ia merupakan pemula ayat kata nama, subjek hendaklah isim. Okey, takrifan ini membawa maksud segala subjek adalah bertujuan untuk menjelaskan ayat dan ia mestilah terletak di hadapan ayat. Maksudnya segala subjek bermula di hadapan ayat. So untuk kita mengenal pasti al-mubtada, maka mubtada memang berada di hadapan ayat dan segala subjek adalah isim. Maksudnya segala subjek adalah kata nama. ويا ليلى وش بس نسقيلك يما وقالوا لي. Seterusnya, saya akan menerangkan khususun al-mubtada yang membawa maksud apakah ciri-ciri al-mubtada. Baiklah, saya akan kupaskan bagaimana kita nak tahu macam mana al-mubtada, macam mana nak tahu al-mubtada, bagaimana al-mubtada. Baiklah, saya akan beritahu kamu semua tentang ciri-ciri al-mubtada. Yang pertama, seperti yang kita tahu daripada takrifan sebentar tadi, al-mubtada merupakan isim iaitu kata nama. Kata nama seperti kucing, kereta, guru-guru, pensyarah, sekolah, segala benda-benda yang merupakan kata nama ialah isim. Okey, yang kedua kita nak tahu al-mubtada. Al-mubtada ni mestilah berada di hadapan ayat. Semua al-mubtada di hadapan ayat. Maka kita akan tahu contohnya jika satu pemula ayat
yang berada di hadapan sekali, maka ia ialah al-mubtada' yang merupakan kata isim ataupun kata nama. Dan yang ketiga, ia ialah makrifah. Apakah itu makrifah? Baiklah, saya akan terangkan apakah itu makrifah. Baiklah kawan-kawan, apakah itu al-makrifah? Baiklah, makrifah bermaksud kata nama khusus. Contohnya, yang pertama, isim yang bermula dengan alif lam. Maka sebagai ayat makrifah, ayat al-mubtada' yang pertama perlulah mempunyai alif lam di hadapannya. Tetapi kalau al-khabar selepasnya tiada alif lam. Maka setiap ayat yang makrifah, iaitu al-mubtada' yang berada di awal perkataan, mestilah mempunyai alif lam. Dan yang kedua, isim isyarah ataupun kata tunjuk. Kata tunjuk seperti haza, hazihi, zalika, tilka dan sebagainya. Dan yang ketiga, domain. Domain yang kita kenali ialah sebagai kata ganti seperti huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Dan yang keempat, isim alam yang membawa erti kata nama orang ataupun negara. Dan yang terakhir sekali, isim mausul yang membawa maksud untuk penggunaan yang. Contohnya ialah seperti allazi, allati dan sebagainya. Bagaimana dan apakah contoh al-mubtada'? Baiklah, saya akan menunjukkan satu ayat penuh gabungan al-mubtada' dan juga al-khabar untuk kita lebih kenali apa itu al-mubtada' dan di manakah kedudukan al-khabar. Baiklah, contoh yang pertama ialah at-talibun mujtahidun yang bermaksud pelajar itu bersungguh-sungguh. Baiklah, seperti yang saya kata tadi, al-mubtada' mestilah berada di hadapan ayat. Ia mempunyai alif lam dan juga ia adalah makrifah dan di awal ayat. Maka at-talibu ialah al-mubtada' dan manakala mujtahidun adalah sebagai khabar. Contoh yang kedua ialah al-mukhadirun mubtasimun yang bermaksud pensyarah itu tersenyum. Baiklah, di manakah al-mubtada'? Maka al-mubtada' ianya terletak di hadapan ayat, iaitu al-mukhadirun dan mempunyai alif lam dan juga ia adalah makrifah. Dan manakala al-khabar adalah selepasnya, iaitu mubtasimun. Dan contoh yang ketiga ialah at-taflu nasyitun yang bermaksud budak itu aktif. Seperti yang kita tahu, al-mubtada' ialah at-taflu, iaitu budak. Ia merupakan kata isim berada di hadapan ayat, mempunyai alif lam dan juga makrifah. Dan manakala nasyitun ialah sebagai al-khabar. Baiklah kawan-kawan, antara al-mubtada' dan al-khabar yang terdapat di dalam ayat suci Allah, iaitu Al-Quran Al-Karim, ialah yang pertama daripada surah first kali di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang membawa maksud segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baiklah, al-mubtada'nya ialah alhamdu, manakala al-khabar dia ialah lillah, alhamdulillah. Dan contoh yang kedua ialah walahum azabun azim daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 yang bermaksud dan bagi mereka azab yang hebat. Mubtada'nya ialah walahum, manakala azabun ialah ia punya khabar, ia menerangkan sifat iaitu dan bagi mereka azab yang hebat, bagi mereka azab. Itulah mubtada' dan al-khabar. Dan contoh yang terakhir ialah daripada surah Al-Qari'ah ayat 9 yang berbunyi fa'umuhu hawiyah, yang bermaksud tempat kembalinya ialah hawiyah. Di sini maksudnya fa'umuhu ialah al-mubtada', manakala hawiyah ialah khabar dia. Di sini dia hendak bermaksud fa'umuhu, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Hawiyah tu ialah khabar, dia punya kata sifat bagi fa'umuhu. Maka dengan itu kawan-kawan,
Sebentar tadi kita sudah mempelajari apa itu al-mubtada'. Al-mubtada' adalah sangat mudah dan senang sekali. Apakah kawan-kawan ciri-cirinya? Yang pertama, mempunyai alif lam. Yang kedua, terletak di awal permulaan ayat. Dan yang ketiga ialah mesti makrifah dan juga ialah merupakan kata nama dan dia akan menjadi jumlah ismiah kerana kata isim berada di hadapan. مو بالشيخالة مخاخة مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما. Assalamualaikum and hi. Okey, saya Muhammad Farid Iskandar daripada DPM 3A. Okey, saya akan mengupas serba sedikit tentang khabar. Okey, sebenarnya apa khabar tu? Okey, kalau dalam bahasa Arab lah, khabar memberi makna kepada berita ataupun cerita. Okey, khabar adalah satu bahagian dalam ayat bersama mubtada' yang menyempurnakan ayat tersebut. مو بالشيخالة مخاخة مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما. Kita lihat berkonsep khabar. Konsep khabar dalam ilmu Arab, nahu Arab dan lebih tepat diterjemahkan sebagai yang menjelas atau melengkapkan. Okey, sebenarnya apa yang kita boleh tengok daripada menjelaskan atau yang melengkapkan ni, dia bermula dengan mubtada'. Mubtada' ni orang cakap macam mana Kalau dalam bahasa Melayu, orang panggil itu adalah subjek. Dan kalau khabar ni adalah predikat. Macam itulah. Dan ia melengkapkan khabar ni adalah melengkapkan perkataan sebelumnya, iaitu mubtada' lah. Okey, saya bagi satu contoh. Contoh adalah lelaki itu segak. Okey, lelaki itu segak. Lelaki itu merupakan mubtada' dan segak itu adalah khabar kerana lelaki. Selepas lelaki adalah segak. Kalau kita tuju kepada lelaki je, lelaki itu apa? Tahu tak? Kalau segak itu adalah merupakan penguat ataupun penjelasan daripada lelaki sebagai. مو بالشيخالة مخاخة مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما. Sebagai contoh, al-farawilatu tozijatun. Okey, apa maksud tu? Strawberry itu segar. Itu adalah maksud daripada ayat tadi. Okey, yang mana dia punya khabar? Yang kita nak tahu khabar. Khabar dia adalah tozijatun. Kenapa? Maksud tozijatun itu adalah segar. Al-farawilatu itu adalah strawberry. Strawberry itu adalah subjek dan tozijatun adalah predikat, pelengkap bagi ayat sebelumnya. Okey, contoh kedua dalam buku adalah al-asuku wasi'un. Okey, apa maksudnya tu? Pasar rayanya luas. Okey, mana yang kita boleh tengok khabar pula? Khabar kat situ adalah wasi'un. Kenapa? Maksud wasi'un tu adalah luas. Dan asuku itu adalah pasar. Pasar itu kan merupakan subjek. Itu kata nama. Kata nama adalah subjek. Dan wasi'un tu adalah luas. Luas adalah pelengkap kepada pasar. Untuk menjelaskan pasar raya. مو بالشيخالة مخاخة مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما. محب من يحبه فصرت أحب الناس. Seterusnya, jenis-jenis khabar. Okey, khabar ni dia terbagi kepada 3 jenis, iaitu pertama, khabar mufrad. Okey, apa itu khabar mufrad? Okey, khabar mufrad ni adalah khabar yang datang bukan dalam bentuk ayat ataupun ayat separa. Separa ayat. Ia boleh terbentuk dari perkataan jamid ataupun mustaq. Okey, kedua, khabar ghair mufrad. Iaitu khabar ghair mufrad ialah predikat tidak tunggal, iaitu fil dzaraf, huruf jar, dan contoh baginya ialah al-muallimu fil fadli.
iaitu maksud dia guru itu dalam kelas. Okey, yang digariskan dekat situ ialah fil fadli, iaitu di dalam kelas. Okey, contoh yang kedua, la baiti amamat dukani, iaitu rumah saya di depan kedai. Dan khabar ghair mufrad di situ ialah di depan kedai. مو بالشيخالة مخاخة مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما برفيق النبي رسول الله عائشة. Jumlah ismiyah ayat adalah ayat dengan bermula dengan isim, iaitu kata nama. Contoh jumlah ismiyah ialah wajhuhu munrun. Muhammad wajhuhu munrun. Wajah Muhammad cerah. Dia punya jumlah ismiyah dia ialah wajhuhu munrun. Kalau Muhammad itu adalah isim. برفيق النبي رسول الله عائشة. Jumlah fi'liyah, kalau jumlah fi'liyah adalah ayat yang bermula dengan fi'il, iaitu kata kerja. Okey, selain itu, contoh bagi jumlah fi'liyah ialah Muhammadun yashrabul qahwata, iaitu maksud dia adalah Muhammad minum kopi. Okey, Muhammad minum kopi. Dia apa yang kita boleh gariskan kat situ ialah yashrabul qahwata. Itu merupakan dia punya jumlah fi'liyah. مو بالشيخالة مخاخة مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما. Okey, contoh dalam Al-Quran yang kita boleh ambil bagi jumlah ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 15, Allahu yastazi'u bihim. Dia punya jumlah ialah yastazi'u, iaitu memperolok-olok. Jumlah yang kedua dalam Al-Quran ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim mardun, iaitu jumlah dia ialah mardun.